Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahaman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullah. Kata setengah ulama, wajib diketahui segala yang tersebut itu. Yang tersebut tu kena kepada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang berkaitan dengan Rasul ila akhirih lah, tak sebut mari tadi. Nama-nama Nabi, bilangan Nabi 28 sebut oleh Quran, atas khilaf ulama 3 terakhir. Semua tu wajib kena tahu dan wajib diajarkan anak-anak, isterinya dan khadamnya. Nah, jawab belaka tu. Maka wajib kita percayakan mereka itu satu-satu. Dan yang tidak kita ketahui akan nama mereka itu, wajib kita percaya atas jalan ijmali. Kalau kita tak tahu atas jalan ijmali, hak tafsiri itu kena tahu satu-satu. Ataupun dhamir yang tersebut tu kita kembali sini ya. Kita tilik korenah di bawah ni, makna wajib diketahui segala yang tersebut tu. Klik rojak pada kata bilangi anbiya. Maknanya tak masuk hak dulu sebelum pada tu lah. Pasal dia kata percaya mereka itu satu-satu. Atau Nabi dan anbiya di situ. Faidatun. Bermula bilangan-bilangan segala anbiya itu sekati 2,04,000. Ini bilangnya masa dulu. Jadi kita tulis haka tu mudah kita nak faham, takut tak reti sekati tu banyak mana, 2 laksa tu banyak mana. 124,000. Tu sekati 2 laksa. Sekati ni 100,000, 2 kati 200,000. Istilah bilang masa dulu. Hari ni kita tak panggil sekati 2 laksa dah jaga nak kenal. 124,000 bilangnya Nabi. Banyak. Jadi tu tambah kita lah tu, kalau asal tak ada tu. Aku rakam 124 tak ada, kita bubuh tak ada. Dan yang jadi rasul daripada mereka itu 313 orang. Jadi rasul. Dan pada satu riwayat 314 orang. Ada banyak riwayat. Ke satu turun di bawah. Yakni wajib atas kita sebagai seorang mukallaf berimeh dengan tu nak sekali ya, 2 kali tak kena, nak sekali ya dengan para anbiya dan rasul, daripada tidak terhasa, tidak tersakak, tidak terhingga bilangan mereka itu. Dan sesungguhnya telah berselisih para ulama tentang bilangan para anbiya. Maka kata setengah ulama 124,000 orang. Kata kil 224,000. Banyak lagi. Ilah nama masalah akidah. Dan tentang bilangan para rasul pula, tadi anbiya, ada perselisihan juga dari kalangan mereka. Kata setengah ulama 313, kata kil 314. Kata kil pula 315. Tetapi jalan yang paling selamatnya meninggalkan terhasa mereka itu pada bilangan tertentu. Kita tak sakak banyak mana.
Ya, hak tu paling jalih hak selamat. Jadi kalau kita kata 113, takut terlucut hak lain pula ah. Takut tertinggal hak lain. Karena firman Allah Taala bagi Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika." وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبتلون. Demi sungguhnya kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelummu ya Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan perihalnya kepada kamu, ada kami royak dia kata. Dan ada pula di antaranya yang tidak kami ceritakan kepadamu. Kalau kami tak royak apa dah, sebab tu ramai lagi. Tu Nabi kita, tak, kepada Nabi kita. Pak kita teruk lagi dah. Dan tidaklah harus bagi seorang rasul membawa sesuatu keterangan ataupun menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah Taala. Maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh rasul. Apa saja Nabi bawa, rasul-rasul mana tak kira lah, jangan kita ingkar. Karena apabila datang perintah Allah menimpakan azab, diputuskan hukum dengan adil, dan pada saat itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara salah. Adapun dalil yang menunjukkan bilangan rasul itu 313 orang ialah hadis. Ini ada dalil ni. Hak kata 313 tu. Hadis tu ada lah. Cuma secara mana tu dia tidak menjelaskan. Jadi riwayat oleh Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihaini daripada Abi Umamah. Anna rajulan qala ya Rasulullah kam kanatir rusul faqal 313. Bahawa seorang lelaki kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapakah bilangan rasul-rasul itu? Beliau bersabda, bilangan rasul itu ialah 313 orang. Ada di riwayat Al-Hakim. Adapun dalil yang menunjukkan di atas bilangan para anbiya itu oleh Nabi pula ialah hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an adadihim qala 100,000 wa 24 alfan. Wa fi riwayah 100,000 wa 24 alfan. Bahwasanya ditanyakan baginda Rasulullah pada bilangan mereka itu, bilangan anbiya. Beliau menjawab 124,000 orang, pada riwayat yang lain pula 224,000 orang. Ada itu riwayat Imam Ahmad dan Musnad dia. Di kepada mata. Dan yang afdal daripada sekalian nabi-nabi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna fa min an-shiqaqi. Dan yang mengiringi Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang mengiringi Nabi Ibrahim Nabi Musa alaihi salam, dan mengiringi Nabi Musa Nabi Isa alaihi salam, dan mengiringi Nabi Isa Nabi Nuh alaihi salam. 5 orang ni panggil apa ni? Maka yang 5 ini dinamai ulul azmi. Nabi ulul azmi dia panggil. Dan yang lain daripada yang 5 ini, setengah mereka itu afdal pada setengah. Tak samalah. Tetapi tidak ditentukan melainkan yang 5 ini juga. Apa jadi maksud dengan ulul azmi bawah? Ulul azmi itu ialah segala rasul-rasul yang menanggungkan kesabaran dan kesusahan. Berdakwah agama kepada umatnya. Maka seafdal makhlukat atas jalan umum yang melengkapi bagi alam ulwi dan alam sufli, alam sebelah atas, alam sebelah bawah, daripada manusia, jin dan juga malaikat di dunia dan di akhirat. Yang lebih sekalinya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam.
Disebut dalam kitab Aunul Murid li Syarhi Jauharatit Tauhid. Kitab ni 2 jilid ni, syarah kepada Mata Jahrah. Hak ulama Suriah buat. Pengarang kita tak ingat dia mustarak, banyak orang ada rumah kita tu. Aunul Murid li Syarhi Jauharatit Tauhid. Pada jilid yang kedua, bahawa penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seafdal makhluk. Situ bukan ca tu. Nak kha dah. Makhluk atas jalan itlaq. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Mereka itulah dinamakan ulul azmi. Kemudian sekalian rasul-rasul, kemudian para anbiya, dan mereka itu berlebih kurang mereka pada barang yang antara mereka itu di sisi Allah. Tidak samalah hak lebih, hak ni kurang sikit. Kemudian Jibril, kemudian Mikail atau malaikat. Kemudian yang baki daripada ketua-ketua malaikat. Kemudian yang awam daripada manusia. Seperti Abu Bakar, jadi Abu Bakar itu pada malaikat dah lah. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kemudian yang awam pada malaikat. Malaikat hak bukan ketua. Maknanya malaikat hak ketua ni lebih daripada manusia. Malaikat biasa tu lebih khulafa. Abu Bakar, Sayyidina Umar lagi malaikat. Bermula sekalian kitab-kitab yang turun, haning beriman dengan kitab yang turun dari langit. Bermula sekalian kitab-kitab yang turun daripada langit itu 104 buah kitab. Diturunkan ke atas Nabi Sis alaihi salam 50 kitab. Dan diturun atas Nabi Idris alaihi salam 30 kitab. Dan diturun atas Nabi Ibrahim 10 kitab. Dan diturun atas Nabi Musa alaihi salam dulu pada Taurat 10 kitab. Dan dinamakan sekaliannya itu suhuf, dia panggil. Dia panggil suhuf. Akan satu turun di bawah sikit. Dikanaki dengan kitab-kitab pada syarak ialah kalamullah yang ada padanya hidayah dan nur. Itu murad dengan kitab yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasul-Rasul supaya ia menyampaikan kepada manusia, supaya mereka beramal dengan dia, dengan kitab tadi, maka menyebabkan mereka dapat kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak bila beramal dengan wahyu kitabullah tadi. Apabila disebutkan kitab-kitab, tentu melengkapi semua suhuf-suhuf dan luh-luh yang Allah Ta'ala turunkan atas para rasul, supaya mereka menyampaikan kepada manusia dengan mana-mana lugah sekalipun diturunkan. Dia bukan mesti lugah Arab saja, lugah Suryani, lugah Ibrani, dia banyak lugah. Dan bila masa pun, dan di mana tempat pun. Tetapi mengikut ulama', apabila diitlaqkan lafaz kutub, tentu terkena di atas kitab-kitab yang 4 buah. Tak mana kata 4 buah, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Furqan. Dan diitlaqkan suhuf, bila kata suhuf, atas bagai yang lain pada 4 buah kitab itu tadi. Atau itlaq, bila itlaq lagu itulah. Jadi turunkan atas rasul-rasulnya juga. Wajib beriman dengan kutubus samawiyah. Kadang-kadang kita taklid tu kita peluah sikit, ya. Kadang-kadang taklid sikit-sikit. Tengah-tengah lah. Kalau kita taklid luah lagi tu dia lebih daripada 2 jilid. Tengah-tengah. Taklid kok kita tambah tengok tepat-tepat. Beriman kepada kitab-kitab yang turun dari langit yang diturunkan atas rasul-rasulnya itu adalah di antara fardu-fardu agama dan satu rukun daripada rukun-rukun agama. Dan asal daripada usul. Sesiapa yang kufur dengan kitab-kitab langit semua secara ijmal ataupun kufur dengan salah satunya daripada apa yang Allah turun, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka sungguhnya ia telah keluar pada agama. Kalau kita ingkar satu pun tak boleh lah. Tak ada kita Injil, tak turun kali Nabi Isa, siap punah. Maknanya kalau ingkar satu kitab pun jadi murtad, jadi kafir.
dan ia jadi orang yang ingkar dan murtad. Tidak ada baginya dalam Islam mana-mana habwe pun. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah. Itu kebajikan. Dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala kitab, dan sekalian nabi-nabi. Dan hadis Nabi SAW, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Hadis lepas dah ni, bahawa kamu beriman kepada Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitab dan rasul-rasulnya dan hari akhirat dan kepada baiknya dan jahatnya. Telah terdulu takrib dia lepas mari dah. Habis. Kemudian maka Taurat diturunkan atas Nabi Musa alaihi salam dan bacaannya dengan bahasa Ibrani. Ibrani bahasa Hebrew hari ini dia panggil. Bahasa lugah tulisnya Israel. Hak Israel hari ni tulis jadi nak taja-taja kat rekod. Bukan Latini dak. Lugah Israel dia hari ni lugah Ibrani. Lugah Hebrew dia panggil. Lugah tu. Dan diturunkan atas Nabi Isa Injil dengan bahasa Suryani. Habis dulu. Dan diturunkan atas Nabi Daud Zabur dengan bahasa Kibti. Dan diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran dengan bahasa Arab. Akan satu sana Taurat ialah kitab yang diturunkan atas Nabi Musa alaihi salam. Tak Taurat ni. Dan ia bukan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ia suku, suhuf-suku, Taurat suku. Taurat itu ialah lafaz di dalam bahasa Ibrani dengan makna pengajaran dan syariah. Makna dia. Taurat ni arti dia dalam bahasa Ibrani makna satu pengajaran ataupun syariah. Itu makna dia. Firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai akhir ayat dah baca Zuluntiqamin. Maksudnya Alif Lam Mim, Allah tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Alif Lam Mim tamang huruf muqatta'ah. Allahu a'lamu bi muradih. Makna dia tak ada dah. Tuhan lebih tahu dengan makna murad dia. Yang tetap hidup, yang kekal selama-lama, mentadbirkan sekalian makhluknya. Ia menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran. Yang mengesahkan isi kitab-kitab suci yang diturunkan kitab-kitab Taurat dan Injil sebelum Quran diturunkan. Kita Quran sebagai nak mengesahkan kata kitab hak dulu tu sebenar berlaku. Menjadi pertunjuk bagi umat manusia. Dan ia juga yang menurunkan Al-Furqan Allah ni. Turun Quran yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Itu Furqan. Makna Furqan tu makna yang membezakan di antara hak sebenar dan hak batil. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu adalah bagi mereka azab seksa yang amat berat di akhirat. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa pada golongan yang bersalah. Kalau hulik sana kita Injil dengan bahasa Suryani. Kita tengok sikit. Taurat yang telah diturun atas Nabi Musa itu telah diubah oleh ulama-ulama Yahudi. Kita Taurat lah. Ulama Yahudi dia ubah dah tu ngah asal ngah baru tu. Begitu juga Injil sama juga. Kita Injil dengan hak asli dan hak baru sudah diubahkan oleh protokolat dah tokoh-tokoh ulama dia. Kerana ada beberapa Injil tidak banyak pula. Di antaranya Injil itu banyak berlawan. Sama Injil sendiri pun ada tanakut.
ada bercanggah gimana. Di sini kita sebut secara ringkas Injil. Jadi kita nak sebut sikit lah sini sebagai taklimat. Ya sebenarnya kena tengok suku lah. Kitab-kitab yang berkaitan dengan muqaranah adian, tengok suku. Iaitu 5 Injil yang kita sebut di sini. Satu Injil Matta, nama orang Matta tu, iaitu ditulis oleh Matta, bukan Matta dengan mana bila masa dak tu. Nama orang Matta. Injil Matta, ia adalah salah seorang murid 12 bagi Al-Masih, bagi Nabi Isa. Orang Masihi orang Kristian lah, namakan mereka itu rasul. Dan tatkala dikembalikan Al-Masih kepada Allah, maka Matta bermula berdakwah agama agama Masihi lah. Dan mati ia pada tahun 70 miladi. Miladi ni tahun 2019 tu miladi panggil. Makna dia mati tahun 70. Artinya hampir 2000 tahun tak siapa apa. Dia mati di Habasyah. Dan pada satu riwayat ditikam hingga mati pada tahun 92 miladi. Pada Masihi lah tu tarikh dia. Mengikut catatan dalam buku sejarah, ada rajak kita sebut depan. Yang kedua Injil Markus. Nama orang itu Markus. Penulisnya barangkali kitab apa? Penulisnya Markus, bukan mim tak, penulis. Jadi penulis dia tu Markus. Namanya Markus tu Yohanna. Nama Yohanna. Digelarkan Markus asalnya Yahudi. Ia awal-awal pemeluk agama Masih. Agama Nabi Isa lah, agama Masihi. Ia di antara 7 orang yang turun Nabi Isa kepada mereka selepas diangkatkannya ke langit di antara dia. Mengikut i'tikad mereka. Dah alih tu buat tu lah. I'tikad dah alih pada dah. Dan beliau di antara murid yang sentiasa bersama dengan Barnabas. Dan beliau terbunuh di atas tangan penyembah berhala pada tahun 52 miladi. Itu Markus. Pendek katanya nama tu, nama penulis belakang tu. Penulis Matta, Markus. 3 Injil Luka. Luka pun nama orang kak. Iaitu bagi Luka, Injil ni mana yang juga tulisnya Luka. Dilahirkan dia di Antakiah, nama tempat dia. Belajar dia ilmu kedoktoran, ilmu cara bomo lah, perubatan. Bukannya Yahudi, dan dia orang yang bersama dengan Bulus. Bulus ni dia panggil ketua Kristian lah, ketua Abah dia panggil tak. Dia tak papam apa dia panggil tu Bulus, dia panggil. Di dalam berdakwah pada agama Masihi. Yang keempat Injil Yohanna. Ini Injil sebahaya-bahaya dari Injil-Injil yang lain. Yohanna ni. Injil yang paling bahaya. Kerana mengandungi dengan secara nyata dengan ketuhanan Masih. Maknanya kitab tu menyatakan Nabi Isa tu Tuhan. Tu bahaya sekali. Dan juga taslis meninggalkan Allah. Tuhan tu ada 3. Kita sebut ringkas tu untuk penjelasan ni kena baca buku kitab dia suku dah. Yang kelima Injil Barnabas. Penulisnya Barnabas, ia adalah dari Qadis Al-Masihi. Injil ini kebanyakannya sama dengan perkara disebutkan di dalam Quran. Kebanyakan, bukan semua dah. Kadang-kadang dia sebut tu nak hampir dengan Quran. Untuk lebih lanjut, pergi buka dalam kitab Muhadarat fi Nasraniyah bagi Imam Abu Zahrah. Tabak Al-Fikri. Jadi kalau kitab tak ada, boleh buka. Ataupun kitab-kitab yang lain lagi berkaitan dengan Al-Adyan. Ya patut kita baca juga tu. Sebuah kita sebagai pelajar pondok ni tak baca mana ni? Kitab Muqaranatul Adyan berkaitan dengan agama Kristian lagu mana, pecah tu banyak mana, Yahudi banyak mana, agama Berhamah lagu mana. Kita baca sendiri lah, dia tak ada mengaji ke pun nak baca sendiri. Maklumat tu kena baca. Aku satu dulu. Qaluhu Zabur. Zabur ialah kitab yang Allah Ta'ala turun di atas Rasulnya Daud alaihissalam.
Zabur itu lafaz Suryani dengan makna Alkitab. Zabur itu lafaz Suryani, maknanya kitab. Dan jamaknya Zubur. Jamak kata Zubur. Zabur ini ialah kalamullah yang ada pada segala doa dan azkar, zikir-zikir dan mauizah, segala pengajaran dan hikmat-hikmat. Maknanya hukum tak ada. Dalam kitab Zabur tak ada hukum. Dah di situ. Dan tidak ada pada Zabur itu hukum ahkam syar'iyah. Dia tak ada. Ya ada nasihat, mauizah gitu ya. Doa. Karena Nabi Daud alaihi salam adalah ia disuruhkan dia dengan mengikut syariah Nabi Musa. Lepas tu untuk lebih lanjut tu kita tengok dalam akidah Islam, akidah Islamiyah dan Asluddin wal Iman bagi Dr. Ma'mun Hamus. Tu tengok maklumat pendek katanya. Kena bacalah sikit buku-buku tu. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf. Qauluhu beriman para malaikat. Baca tu dulu. Baca mata. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa ia i'tikad bahawasanya sekalian malaikat itu daripada hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan dia akan malaikat itulah. Dan terpelihara sekaliannya malaikat daripada segala maksiat. Lagi suci mereka itu pada sifat manusia. Di sana dulu. Sesungguhnya agama Islam telah membilangkannya satu rukun daripada rukun iman. Masalah beriman kepada malaikat ni di antara rukun iman. Apabila manusia tidak beriman kepadanya malaikat, nescaya dikira tidak beriman dengan semua rukun-rukun iman yang 6. Buasa pakai habis standar dah. Bahkan Allah Ta'ala tidak menerima iman kepadanya tanpa beriman dengan rukun-rukun yang lain. Dia kena ada cukup lengkap. Buat satu habis, iaitu beriman kepada malaikat dan kitab-kitab dan rasul dan hari akhirat dan qada dan qadar. Dalil yang menunjukkan atas wajib beriman kepada malaikat itu, ni dalil beriman dengan malaikat. Di antaranya firman Allah Ta'ala, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan juga orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat dan kitab-kitab dan rasul-rasul. Mereka berkata, kami tidak membezakan di antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasul. Semua tu beriman belaka. Bukan kata beriman dengan Nabi kita saja, orang lain tak beriman semua. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Atas tu sekalian malaikat kepada hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan dia. Malaikat itu bawah adalah daripada jenis alam ghaib, bukan alim alam. Malaikat ni benar alam ghaib, kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Yang kita tidak dapat melihatkan dia dengan mata-mata kita. Tapi kalau Tuhan nak tunjuk, nampak lah. Kebanyakan kita tak nampak lah. Dan tidak juga kita dapat dengan akal fikiran kita. Dia kata kita fikir mari tu panggil tak tergambar dengan akal fikiran kita. Malaikat Jibril kan 900 sayap memenuhi bombing ni tak dunia. Jadi akal fikir kita tu panggil tak terima segitu, tapi benda tu wajib kita beriman. Tu nak tak dapat dengan akal fikir. Maka mesti atas kita bahawa tidak mensifatkan dia malaikat dengan sifat-sifat yang telah warid daripada Rasulullah. Kita nak sifat tu Nabi royak mari. Sama ada demikian itu dengan jalan Quran ataupun dengan jalan hadis-hadis yang sahih mutawatir. Ikutlah salah satu dua-dua.
Dan tidak harus kita mensifatkan mereka itu malaikat daripada kita sendiri tanpa bersandar landasan tu kepada dalil-dalil. Jadi untuk lebih panjang lagi kita akidah Islamiah, muka surat tu ada tertulis di bawah, kita tengok sana. Terpelihara sekaliannya daripada segala maksiat, malaikat yang tak buat benda jahat. Yakni bawah. Malaikat itu tidak menderhakakan Allah Ta'ala. Dia tak derhaka Tuhan malaikat ni. Akan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dan mereka lakukan apa yang disuruhkan mereka. Apa Tuhan suruh dia buat. Hak lagi, tak. Maka mereka taat kepada Allah Ta'ala pada apa yang disuruh. Setelah pula mereka terpelihara daripada dosa. Maka tidak berlaku maksiat pada mereka itu dosa kecil ataupun dosa besar. Tak ada, dia tak buat. Dua-dua tu tak berlaku. Firman Allah Ta'ala, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Dan ingatlah segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah Ta'ala juga. Semua milik Tuhan. Dan malaikat yang ada di sisinya, di sisi Allah, tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya. Itu dia taat mata malaikat. Dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Dia semaya, dia gapo ibadat, dia bukan dia penat dan letih apa kita. Mereka bertasbih dan beribadat malam siang dengan tidak berhenti-henti. Tapi ibadat malaikat lagu tu, kalau rokok-rokok siapa kemak tu, kalau sujud-sujud siapa kemak, sebutlah dia serak lah. Kalau ada tasbih mata. Tak ada adu dah. Hati ibadat malaikat. Kedua, atas tu dia kata lagi suci mereka itu daripada sifat manusia. Malaikat ni tidak bersifat seperti semacam kita. Yakni mereka tidak makan, tidak minum, tidak beranak, tidak tidur dan sebagainya. Tak berlaku malaikat. Maka tidak ada bagi mereka sesuatu pun daripada sifat-sifat manusia hingga mereka juga tidak mati. Malaikat mati juga selepas tiup surnai sangkakala kali yang pertama. Kali pertama 4 tu mati juga dia pun. Lepas tu. Firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan sudah tentu akan ditiup pada sangkakala. Maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua akan mati kecuali mereka dikehendaki oleh Allah Ta'ala terkemudian matinya. Mati juga tapi lambat. Dia tak sekali dengan masa tu. Kaman ditiup pada sekakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Pergi pada masyar, terus ke sana. Dan sungguhnya Allah Ta'ala telah mencela orang-orang kafir yang mensifatkan malaikat dengan perempuan, dan Allah Ta'ala janji mereka dengan mendenda saksi dusta mereka yang tidak berlandaskan kepada mana-mana dalil. Dalil itu. Dan menyatakan bahawa mereka akan ditanya pada hari kiamat mengenai dusta-dusta mereka. Dia ke soal tu. Firman Allah Ta'ala, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka menganggap malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang amat pemurah itu jenis perempuan. Kata malaikat itu perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan ditulis kata-kata mereka yang dusta itu. Dan mereka akan ditanya kelak di akhirat nantilah, serta akan menerima balasan seksa daripada Allah. Habis. Naik ke atas. Dan tidak diketahuikan banyak bilangan malaikat ni, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak mana tak ada siapa boleh tahu.
Dan setengah mereka itu malaikat tu Jibril, malaikat 10 tu lah. Dan Mikail, Israfil dan Izrail. Dan sekalian yang 4 ini kepala-kepala segala malaikat, ketua-ketua. Dan mereka itu terlebih afdal. Kita baca atas kaki pula. Akan satu, yakni bilangan malaikat itu tidak mengetahui dia malaikat Allah Ta'ala juga. Yang tahunya Allah Ta'ala, kita tak tahu ni. Tetapi telah warid di dalam hadis-hadis menunjukkan bahawa mereka itu adalah makhluk yang berjumlah besar. Banyak jumlahnya. Bukan kata sikit dah lah. Sebagaimana diisyaratkan dengan firman Allah, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, dan tidak yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja. Tentera Tuhan dah tu malaikat dah. Tak ada siapa tahu, Tuhan yang tahu. Dan di antara hadis-hadis ialah sabda Nabi, Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Attatis sama'u wa haqqalaha anta itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi ta'ala sajida. Sesungguhnya aku nampak apa yang kamu tidak nampak. Nabi kata benda aku nampak, kamu tak nampak. Dan aku dengar apa yang kamu tidak dengar. Oh, aku dengar, kamu tak dengar. Berbunyi langit dan berhak bagi langit bahawa ia berbunyi. Tidak ada padanya satu tempat 4 jari di permukaan bumi ni, melainkan pada hal ada malaikat yang meletak dahi di dalam keadaan sujud pada Allah. Mereka semua tu penuh dengan malaikat. Sekadar 4 jari pun tak luar, malaikat tak dahi belakang sujud. Banyak malaikat. Cuma kita tak nampak tu ya. Mana tempat nak cari tempat kosong 4 jari itu tak boleh cari. Dipenuhi dengan malaikat. Tempat sujud, malaikat tak boleh sujud. Satu Jibril, kalau satu turun di bawah sebagai tugas dia sikit. Tugas Jibril itu ialah membawa wahyu dari Allah Ta'ala. Maka dialah yang menurunkan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Bukan nabi kita seorang, semua nabi-nabi lain dia. Kerja dia menurun wahyu. Firman Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Quran yang di antara isi-isi kisah-kisah tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Malaikat bagi kepada Nabi ke dalam hatimu, wahai Muhammad, supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Beri ajaran, patut beri amaran. Tak erti lagu ni cara dia. Tugas Mikail, bawah, tugasnya menurunkan rezeki-rezeki dan sebab-sebab rezeki. Seperti awan tiap awan di langit. Lama pak kita tak hujan, dah hujan dah lama tu. Dan angin, itu tugas dia di antara. Israfil, apa tugas dia? Tugasnya meniup surunai sangkakala. Kita panggil sunah. Tak. Surunai sangkakala. Lagu mana rupa wallahu alam. Akhirat siuk ni dan ni tak lagi. Dan ini telah datang nas pada malaikat Israfil alaihissalam. Tugas dia ni. Maka suruhnya telah datang bahawa ia yang akan tiup surunai sangkakala, yang meniupnya dengan arahan daripada Allah. Tuhan suruh tu. Dan ini tak suruh lagi ni. Dah Tuhan suruh bihak kita. 2 kali ya. Siup pertama mati, yang kedua hidup semula. Jadi hijau tak banyak lah ni dia 2. Wahyu Jibril tu hari-hari. Masa Nabi lah, tak Nabi. Akan tiup pertama. Dan binasa semua mereka yang di langit dan di bumi. Mereka yang Allah Ta'ala menghendaki dikecewakan dia. Kalau ada pun Tuhan kata, ni tak mati. Tetap Tuhan lah. Kerana Allah Ta'ala yang memiliki mencabut nyawa-nyawa mereka dengan kudratnya. Kemudian meniup pula kali yang kedua untuk dibangkit kepada hidup pula di selesai mati.
Lepas pada mati akan bangkit dan hidup semula. Firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan sesudah tentu akan ditiup pada sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua mati, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, terkama dia matinya. Ayat lepas dah tadi. Kemudian ditiup pada sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Israel, ini tugas kepada Israel. Tugasnya, hijau dia, wazifah, tu hijau dia, amal dia, mengambilkan nyawa. Ni hari-hari ni ada gaduh-gaduh pakai makna. Dan adakah bertanggungjawab atas demikian itu seorang malaikat sahajakah ataupun beberapa malaikat? Hijau dia seorang malaikat akan ada ramai lagi. Telah datang dalam Al-Quran bahawa Malikul Maut itu lebih banyak daripada seorang malaikat. Dia bukan seorang, dia ramai. Ramai ambil nyawa ni. Firman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Rusuluna itu jamak dia. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya, dan ia mengutus segala kamu pengawal-pengawal, malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami. Itu jamak tu utusan tu, rusulana. Berarti bukan seorang, ramai. Ramai. Malaikat utusan kami. Sedang mereka pula malaikat itu tidak bercuai dalam menjalankan tugasnya. Dia nak kata nak bergaduh, nak malah, nak kata ni dak. Dia terus. Dia pakai terus mata. Dan firman-Nya Allah Ta'ala lagi, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dan alangkah apa dah? Huruf kapur satu. Walau tara. Dan kalau engkau melihat, asal gitu ya. Asal gitu. Dan jikalau engkau melihat, tengok semula dah, tengok semula apa huruf dia, takut silap. Wahai orang yang memandang, ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasakanlah oleh kamu akan azab siksa neraka yang membakarkan. Ada juga nas yang menunjukkan bahawa seorang malaikat, jadi kita baca lepas ni itu banyak orang. Kemudian ada juga nas yang menunjukkan beberapa orang malaikat sahaja. Apa ni? Bahawa seseorang malaikat sahaja, bukan ramai yang mengambil nyawa. Firman Allah Ta'ala, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadidin bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Maksudnya, dan mereka yang kafir itu berkata, adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian baharu? Tanya. Bila fak kami mati, hidup semula ni jadi rupa supaya asas semula, kau lagu mana? Betulkah demikian itu? Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula, bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhan. Kafir dia kata dah ni. Katakanlah wahai Muhammad,
Nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan kembali kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan nanti. Dan sekalian yang empat ini ngatah. Dan sekalian yang empat ini malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel ini kepala-kepala segala malaikat dan mereka itu terlebih afdal. Dan setengah daripada mereka itu malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggungkan arah, yakni yang menanggungkan arah, yang memikulkan arah. Hari ni pak malaikat ketua-ketua dan akhirat kiamat nanti jadi lapai malaikat sikit lagi. Dan mereka itu sekarang 4 malaikat dan ditambah atas mereka itu pada hari kiamat 4 pula lapai. Akan satu turun di bawah. Firman Allah Ta'ala, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Sedang malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjurunya dan arah Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. Maknanya hari ni 4, bila ke akhirat tambah nanti 4 pula dah. Dan setengah mereka itu malaikat tu Munkar dan Nakir. Tugas kedua malaikat ni Munkar Nakir ialah soalkan mayat di dalam kubur. Bila orang mati tanya, setelah matinya seorang dan dikebumikannya oleh keluarganya hingga Allah Ta'ala mendatangkan dengan 2 malaikat kepadanya pada mayat itu, menyoalnya apa ia berkata pada Allah. Man rabbuka, tanyalah. Dan Rasul. Tak adakah ia beriman dengan keduanya ataupun kufur kepada keduanya? Itu soalan. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakan fayuqidan wa yaqulani lah ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'min fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu wa yuqal unzur ma ila maq'adika minan nar wa qad abdalaka Allahu bihi maq'adan fil jannah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yarahuma jami'an qala wa ammal kafir wal munafiqu fa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fa yaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fa yaqulu la daraita wa la talaita summa yudrabu bimitrakin min hadidin darbatan baina uzunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu thaqalain. Apabila sudah diliankan, dilian ni makna ditak dari leha, dikebumikan. Lian tu lian leha. Maknanya bila kita sudah dikebumikan dan ditanamkan jenazah dan diletakkan seorang hamba ke dalam kubur dan berpaling daripadanya oleh sahabat-sahabat hingga sesungguhnya ia dengar suara ketukan kasut-kasut mereka. Erti ketukan suara dia punya kasut jalan. Dia dengar, mereka dengar. Datanglah kepadanya oleh 2 malaikat, maka memperduduk keduanya akan mayat. Apa maksud memperduduk? Mayat dia tidur, malaikat suruh bangun. Duduk. Ada ni pada kitab apa ni? Miskat kita baca. Kitab Miskat al-Masabih baru lepas dah. Maka berkata kedua baginya, apakah engkau kata pada ini laki-laki bagi Muhammad ni? Maka ada pun orang mukmin maka berkata, ya aku naik saksi bahawasanya ia hamba Allah dan Rasul. Tak apalah kalau banyak mukmin. Maka dikata baginya, tilik olehmu kepada tempat kamu pada neraka. Sesungguhnya telah ditukarkan oleh Allah dengan dia akan tempat duduk dalam syurga. Neraka tak ada dah. Dulu ada. Lepas tu tukar tak ada syurga. Sebenarnya Rasulullah, maka nampak keduanya sekalian.
katanya. Dan ada pun orang kafir dan orang munafik, maka dikatakan baginya, apa engkau kata pada ini laki-laki? Maka berkata, ya tiada aku tahu. Adalah aku berkata seperti apa yang berkata oleh manusia. Maka dikata baginya, tidak tahu engkau dan tidak juga membaca engkau. Kemudian dipukulkan dia dengan tukul daripada besi, segali pukul di antara dua telinga. Ini pukul puah tengah tukul tak tahu. Maka berjerit ia dengan jeritan yang kuat, suara jerit kuat yang mendengar oleh mereka di sekelilingnya, mereka manusia. Hadis ini sahih ni, Bukhari dah. Dan telah sabit dalam hadis-hadis bahawa salah seorang malaikat namanya Munkar dan seorang lagi nama Nakir. Dinamakan kedua dengan demikian itu dengan muka Nakir, kerana huduh rupa kedua dah. Rupa tak comel lah malaikat muka Nakir. Imam Tirmizi meriwayatkan pada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah, "Idza kubira al-mayyitu atahu malakani aswadani azraqan, yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakir." Apabila dikebumikan mayat, datanglah kepadanya oleh dua malaikat yang hitam biru kedua. Hitam biru, malaikat tu mari. Dan malaikat mari. Dikatakan bagi salah satunya Munkar dan yang satu lagi tu Nakir. Dan Ridwan atas yang menunggu syurga dan Malik yang menunggu neraka. Akan satu turun di bawah. Malaikat azab itu dinamakan dia Zabaniyah. Firman Allah Ta'ala, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasibatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Jangan sekali-kali berlaku derhaka. Demi sungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatan yang buruk itu, kau tak beradu duk kacau buat lagi. Nasya kami akan menyentakkan ubung-ubungnya, makna menyeretkan. Makna menyeret malheret tu baiklah. Setak ubung dia ke dalam neraka. Ubung-ubung orang yang berdusta, yang bersalah. Kemudian biarlah ia memanggil kempulannya untuk menyelamatkan, tapi tak ada dah. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksanya. Dan ketua neraka itu nama Malik. Ketua jaga bahagian neraka lah. Nama dia Malik. Firman Allah Ta'ala, "Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun." Sesungguhnya orang-orang berdosa dengan kekufurannya kekal selama-lama dalam azab siksa neraka Jahannam. Tidak diringankan azab itu daripada mereka. Balik berat tak ada, balik ringan tak ada. Dan tinggal menderitainya dengan putus asa daripada mendapat sebarang pertolongan. Nak minta tolong tak ada dah, tak ada siapa bagi pertolongan. Dan kami tidak menanyai mereka. Tuhan kata bukan kami buat nyanyi. Akan tetapi mereka lah yang menanyai diri sendiri. Dan mereka menyeru ketua malaikat penjaga neraka dengan kata, "Wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami, kerana kami tidak tahu menderita." Malik menjawab, "Sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab. Tidak ada kelepasan dengan apa cara pun." Dan setengah pada malaikat itu lagi Raqi Atid. Jadi hak tu tidak disebutkan oleh musannif di atas. Siapa tak ada tu. Jadi kita tambahlah. Di antara malaikat 10 tu Raqibun Atidun. Tugas menulis amalan-amalan manusia yang mukallaf. Nanti catat lah. Daripada kebaikan ataupun kejahatan.
Maka sungguhnya Allah Ta'ala telah mewakilkan kepada tiap-tiap mukallaf 2 orang mereka. Nama tiap-tiap satu pada kedua tu Roki Atik. Ya bukan kata Roki seorang Atik seorang dah. 2 orang. Hak seorang tu Roki Atik, seorang lagi pun Roki Atik. Bukan suku-suku. Takut kita keliru kata Roki Atik ni. Tengok. Bukan salah seorangnya nama Roki dan satu lagi nama Atik. Tak. 2 malaikat tu nama serupa. Hak seorang tu pun Roki Atik, yang satu lagi pun Roki Atik. Bukan kata hak ni Roki, hak ni Atik. Tak. Itu 2 malaikat. Firman Allah Ta'ala. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Semasa 2 malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kiri. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya ataupun perbuatan yang dilakukan, melainkan ada di sisinya malaikat yang pengawal yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Di sana tak baca lagi. Dan bahwasanya ia i'tikad, dan bahwasanya ia mukallaf tu i'tikad pula bahwasanya afdal segala makhluk sekaliannya Nabi Muhammad lebih sekali adalah itlaqi Nabi kita. Kemudian maka segala rasul-rasul yang lain, kemudian maka segala anbiya, kemudian maka malaikat salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in, kemudian maka segala sahabat radhiyallahu anhum. Dan bahawa ia i'tikad, dan wajib pula bahawa ia i'tikad bahawa segala makhluk mati sekaliannya. Ini kena pegang ni. Sebagai mukallaf kena pegang kata kita semua akan mati. Tak kala habis umur mereka itu. Dan yang mengambil segala arwah mereka itu malakul maut. Hak sebah tadi iaitu Israel tadi. Arwah tu di bawah, kita takrif sikit roh tu apa dia roh. Takrif roh itu mengikut pendapat Al-Farra, nama ulama dulu tu. Ia berkata, roh itu ialah perkara yang hidup dengan dia oleh manusia. Bila tak ada roh, mati. Yang tidak diberitahu Allah Ta'ala akan seorang pun pada makhluk. Dan tidak memberi ilmu pengetahuan mengenainya pada hamba-hamba. Tak ada siapa boleh tahu roh ni. Qulir ruhu min amri rabbi. Tak, manusia tak boleh tahu. Makna roh pada istilah. Ta'rif roh pada istilah jauharun basitun mujarradun muhdasun bi amrillahi ta'ala wa takwinih wa ta'sirih ifadatal hayati lil jasadi. Jauhar yang halus, yang kosong, yang diciptakan dengan pekerjaan Allah Ta'ala dan dijadikannya, dan ia mengesankan faedah kehidupan bagi jasad. Itu sebagai ta'rif ruh. Dan ruh itu ialah ibarat daripada jisim cahaya yang tinggi, itu ruh, yang bergerak, yang menyalahi hakikat mahiyah. Mahiyah tu hakikat dah tu. Ini. Yang menyalahi hakikat pada mahiyah ini jisim yang disentuh. Yang berlari pada jisim, pada tubuh kita. Seperti berlari air dalam bunga mawar. Dan minyak dalam buah zaitun. Lagu tu lah. Minyak dalam buah zaitun. Berlari lagu tu. Macam roh dalam tubuh kita. Dan api dalam arang batu. Arang tu harga batu. Tidak menerima hancur dan binasa, dan tidak menerima pertukaran dan perpecahan dan cari rusak. Ia memberi faedah, ia roh ni, memberi faedah kepada jisim akan kehidupan al-hayat dan keperluannya. Selama mana ia patut dan sesuai dan layak menerima melimpah dan berlari dalam jasad. Karena ketiadaan wujud sesuatu yang menolak dari berlarinya, seperti sesuatu yang campur dengan benda-benda kasar. Dan bila berlaku demikian, nescaya mati ia, karena tidak berlari. Bila roh kita tak berlari, mati.
Dan ruh juga ibarat pada jisim tersebut. Untuk penjelasan bukanlah Ruhul Ma'ani bagi Al-Alusi pada juzuk yang 15. Naik ke atas. Dan ditanyakan mereka itu di dalam kubur kemudian daripada ditanamkan. Soal mukanaki ni. Tanamkan mereka itu malaikat perhimpunan yang tertentu jua. Tak ada kena tanya. Ada juga tak kena soal kubur. Akan satu. Apabila mati seorang dan dikebumikan dia oleh keluarganya hingga Allah Ta'ala mendatangkan dua malaikat. Tadilah kepadanya supaya bersoal keduanya akan mayat. Itu apa ia akan berkata tentang Allah dan Rasulnya. Adakah ia beriman dengan kedua ataupun kufur padanya? Hal ini lebih kurang tadi dah. Telah ittifaq ulama Ahlussunnah wal Jamaah atas bahawasanya soal dua malaikat mayat dalam kubur itu akan terkena kepada semua orang. Kena berlaku ni soal kubur. Sama ada orang Islam ataupun kafir. Adapun orang yang tidak mukallaf seperti kanak-kanak ataupun orang gila dan mereka yang tidak sampai kepadanya dakwah. Ni payah nak ada ni. Kalau ada pun jauh-jauh duk pulau-pulau no. Maka sungguhnya mereka tidak akan ditanya di alam barzah. Karena soal kubur itu adalah natijah pada ditaklif. Bila tidak taklif tak ada kena soal. Budak tak kena soal. Padahal mereka tersebut itu tidak ada taklif. Maka bagaimana mereka ditanya? Tak nak tanya lah, muka tak ada taklif. Jadi hadis ni kita sebut dah tadi. Dalil hadis yang diriwayat yang telah disebut tadi kita tinggal. Dah baca dah hadis tadi. Cuma lihat sana sikit. Dan murad dengan soal kubur itu ialah soal di alam barzah. Bukan mestilah kubur. Dalam perut boya ke boya lah. Alam barzah. Alam yang sebelum dibangkit akhirat. Alam selepas pada mati panggil alam barzah. Dikubur ke? Tidak dikubur ke? Nyala di api ke? Perut ikan ke? Tak kira. Di antara mati dan kebangkitan. Itu alam barzah. Sama ada demikian itu di dalam kubur ataupun lain. Tak ada kira ni. Takut boleh kata tak apa dah weh selepas azab kubur dah. Kerana apa makan derima. Kena betul lah. Supaya. Dan sesungguhnya disandarkan soal itu kepada kubur. Hangga nak boleh kata soal kubur. Karena tilik kepada kebanyakan mayat itu dikebumikan dia. Oleh kau orang mati ya tanah lah. Apa tu panggil soal kubur. Bila mati kambuh tanah. Kau bakar apa kena betul lah. Jadi kalau hak tak kena hak mati tu dia katanya melainkan perhimpunan yang tertentu jua. Siapa dia kata hak tak kena ni? Soal kubur. Akan satu di bawah. Yakni ada beberapa jamaah yang tertentu sahaja yang tidak disoalkan mereka itu di dalam kubur mereka. Ada juga tak kena soal muka nakir. Di antara mereka itu ialah para anbiya, tak kena lah. Dan siddiqin. Syuhada dan orang yang melazimi membaca surah Tabarakal surah Tabar lah. Tak kena kat ni. Ni boleh kita nak bawa ni kerana kita bukan nabi, bukan syuhada, bukan siddiqin baca ni. Syuhada tu boleh lagi kalau nak pisah. Siddiqin tu payahlah. Tiap-tiap malam dan surah Sajdah. Dan seperti demikian itu juga mereka yang membaca ketika sakit mati surah Qul Huwallahu Ahad. Bila dia sakit, agak kata tak sembuh sakit, baca Qul Hu. Selamat pada azab. Apa ni soal kubur. Dan orang yang mati sakit perut. Makan selagi banyak sikit. Wah gelimbing tak apa. Sakit perut berak tak beradu 30 kali, puh kakung. Dan orang yang ditipu penyakit ta'ung, dia panggil apa ni? Dia panggil syuhadaul akhirah. Dan orang yang mati pada malam Jumaat ataupun harinya. Jadi untuk lebih lanjut, tengok Tuhfatul Murid, muka surat 400, 401, kalangan tobok.
Ditaki oleh Abdus Salam Sannar. Kita ni tebal ni dia 500 muka lebih. Dia tak buat bagus lah, tak lama dah. Naik ke mata di atas. Beriman dengan dibangkit dan dihisab amalan pada hari kiamat. Dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat dan dihisabkan mereka itu pada mauqif atas segala amal mereka itu. Melainkan mereka yang masuk syurga dengan tidak hisab. Itu yang mati. Kita tak lihat di bawah. Apabila mati manusia, maka hancurlah jasad semua. Habis, habis dah. Ada tak hancur tu ada lah. Syuhada tak hancur. Dan tidak kekal sewaktu pun daripadanya malaikat zarrah kecil yang dinamakan ajbuz zanak. Satu biji hak kecil lah. Yang panggil ajbuz zanak ni tak hancur tu. Disebut dalam hadis mengikut riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata bahawa Nabi SAW bersabda, ya kullu bani adam ya'kuluhu at-turab illa ajbaz zanabi minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Tiap-tiap anak Adam itu dimakankan dia oleh tanah. Maksud dimakan hancurlah. Malaikat ajbuz zanak hak tu tak hancur, tanah tak akeh. Daripadanya ajbuz zanak tu dijadikan dia. Kita hidup semula, jadi rupa semula dan padanya disusunkan balikan dia. Atau ajbuz zanak tu. Sebab tu di antara perkara yang baru yang tidak binasa ajbuz zanak. Benda makhluk tapi tak binasa. Nah, ajbuz zanak ni benda makhluk yang tidak binasanya, syurga, neraka, roh, kursi, gapo semua tu tak. 10 perkara yang makhluk tapi tidak binasa. Jasad anbiya, jasad syuhada, arah, kursi, luh, qalam semua tu. Maka apabila Allah Ta'ala menghendaki membangkitkan manusia, menurunnya dari langit akan air atas juzuk baki tersebut tu. Air turun lagi, kemudian Israfil menghidupkan dia. Dan Allah Ta'ala menyuruhnya meniup serunai sangkakala kali yang kedua, iaitu tiup menghidup. Tiup pertama mematikan, tiup yang kedua menghidup. Dan tumbuhlah dan hiduplah makhluk seperti tumbuh sayuran. Macam tumbuh pula penuh nak potong hupuk musim hujan tu. Seperti sabda Nabi SAW, summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an wa yambutuna kama yambutul baqlu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan dari langit akan air, maka tumbuhlah seperti tumbuh sayuran. Takrib hadis ini sama dengan hadis yang di atas, hadis hak atas ni, takrib hak Muslim sama dah. Dan Tuhan pula memanggil roh-roh, maka kembalilah roh-roh itu kepada jasad-jasad yang telah adalah dalam dunia ini. Maka bangunlah makhluk-makhluk berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Surah Yasin selalu kita nak baca tu. Pada ketika itu orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, orang tak beri mereka hidup semula, aduhi celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Siapa dah gerak kami bangun semula? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang amat pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul. Kalau dihisab, hisab itu ialah Allah Ta'ala menzahirkan amalan-amalan hamba ke atas mereka dan atas apa yang mereka lakukan di alam dunia dahulu. Kita buat gapo gatik, Tuhan akan cek hisab semua daripada kelakuan-kelakuan perbuatan dan ataupun perkataan ataupun etika pegangi, kebaikan ada ia ataupun kejahatan masuk belaka atau hak jahat baik. Firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a
wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Maksud dan orang-orang yang kafir pula amal-amal mereka adalah umpama riak sinaran panah di tanah rata. Macam sarabin ni panggil riak apa panggil? Gelombang, bukan gelombang tak. Kalau kita tengok pada kapal tengah hari tu nampak macam air tak. Tapi bukan air. Tengok tengah pada pasal apa? Alung-alung dia bahasa kita. Alung-alung dia panggil. Dalam kitab tua apa tu sarab dia panggil. Arti panggil riak sinaran panah. Nampak macam air tapi tak ada lagi dalam bab tayamumnya ada misalnya. Tapi yang disengkanya air oleh orang yang dahga. Tapi air tak ada. Lalu ia menuju ke arahnya. Sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu yang disengkanya itu. Dicari tempat tak ada. Demikianlah keadaan orang kafir. Tidak mendapat faedah daripada amalnya sebagaimana disengkanya. Lagu tu juga orang kafir ini kan. Dia buat tabarrak ke tu, dia buat khairat ke ni, dia sembah ke tak car, dia buat ke buat. Tak ada boleh apa tu. Tak ada boleh apa. Sekarang kata boleh tapi pergi tak ada. Tu rugi. Dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amal. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amal serta membalas. Dan ingatlah Allah amat segera hitungan hisabnya. Firman yang satu lagi ayat Quran, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atainah biha wa kafa bina hasibin. Dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimai amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa yang akan teranyanyai sedikit pun. Dan jika amal itu seberat biji sawi sekalipun, biji sawi itu butir sawi yang kecil lah, biji zarrah, lalu patah sawi, nasaya kami akan mendatangkan untuknya ditiman dan dihitung. Kalau jahat-jahat, baik-baik, cukuplah kami sebagai penghitung. Maka satu mereka yang masuk syurga dengan tidak hisab ada juga weh. Bukan kata semua kena hisab dah masuk dengan tidak hisab, ada. Di antara hadis yang menunjuk atas golongan yang masuk syurga tanpa hisab itu, ada golongan yang masuk syurga tak ada kena hisab gapo satu lah ni. Ialah hadis riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahawa Nabi SAW bersabda, uridat alayyal umamu wa ja'ala lamurrun nabiyyu ma'ahu. InsyaAllah baca sendiri hak Arab dia ambil Jawi. Cepat sikit. Kalau baca hak Arab jangan Jawi pula. Ambil Jawi selalu. Apa je panjang tak panas-panas apa. Panas-panas ni tak. Maksudnya ditunjuk atasku akan beberapa umat. Tiba-tiba seorang Nabi berlalu sedang sertanya seorang sahaja. Seorang. Dan ada juga seorang Nabi serta dua orang. Ada tu Nabi seorang, ada tu dua orang. Dan berlalu pula seorang Nabi sedang sertanya satu Jumaat. Ramah kali dengan dia. Dan yang lain pula seorang Nabi berlalu tidak ada sertanya seorang pun. Tak ada kehabuk. Kemudian aku nampak ramai orang hingga memenuhi sepanjang penglihatan. Penuh suk mata mandai. Tak, suk mata mandai. Maka aku berharap bahawa mereka itu adalah umatku. Nabi kata aku harap kata tu dah aku. Umat aku dah lah tu. Maka dikatakan ini Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian dikatakan kepadaku, tengoklah. Maka aku nampak orang ramai memenuhi sepanjang penglihatan. Maka dikata bagiku, tilikkanlah begiye. Maka aku pun tilik. Aku tu Nabi lah. Orang ramai yang memenuhi tepi langit sepanjang penglihatan. Maka dikata tu siapa malaikat Allah Ta'ala tak tahulah. Al-Qail tu, suara terdengar mari, itulah umat kau. Amat tu. Sedang serta mereka itu 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. 70,000 masuk syurga tak ada kena duk check in ke apa dah. Terus masuk lagi lalu mudah-mudahan tu.
Ada kena cek dah. Kemudian terasinglah orang-orang dari sahabat-sahabat baginda. Kemudian berasinglah orang-orang daripada sahabat-sahabat baginda tanpa baginda menyatakan kepada mereka. Kemudian berbincanglah sahabat-sahabat Nabi, maka ada berkecek sama dia lah. Maka mereka berkata, adapun kami telah dilahirkan dalam keadaan syirik. Ya, kami beranak dalam jahiliyah ni. Dalam keadaan syirik dengan Allah, masa dia beranak. Tetapi kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kebanyakan sahabat ni kebanyakan lalu kepada syirik dan kufur dulu, kemudian baru memeluk Islam selepas Nabi dakwah tu. Kebanyakan lagu tu. Dan tetapi mereka itu adalah anak-anak kita. Maka sampai perkataan tersebut kepada Nabi, maka baginda bersabda, mereka tidak pernah menembak nasib. Nasib itu mana nasib lah, dengan perantaraan burung dan juga tidak suwi. Suwi ni kita maja, bercenang, macam bercandayang tak erti, bercenang kita. Suwi itu kecak kampung sini. Suwi maja je lah juga maja. Cenang atau bercenang, dalam kitab Penawar Syekh Qadir itu bercenang, bercendang macam gitu. Jadi itu dia panggil amal jahiliyah tu. Dan mereka tidak pernah menjampi. Jampi ni hukum dia suku ni. Ar-ruqyah tu ada yang dibenarkan oleh syarak. Dan di atas Tuhan mereka bertawakal. Maka berdiri Ukasyah bin Mihsan, maka berkata ya, adakah aku setengah daripada mereka itu wahai Rasulullah? Tanya Rasulullah. Sebenarnya Nabi, ya, bahkan aku setengah pada mereka itu. Maka berdiri seorang laki-laki yang lain lalu berkata, ya, adakah aku ini daripada mereka ya Rasulullah? Sabda Nabi, telah didahuluikan engkau dengan dia oleh Ukasyah. Ukasyah tanya, dah saat ni kamu tak kena tanya dah. Dah, Ukasyah tanya dah soalan saat ni. Habis kata. Dan ditimbalkan segala amal mereka itu pada neraca. Dan lalu sekalian mereka itu atas sirat. Ini kena beri main belakang ni. Dalam akidah belakang sikit-sikit ada sebut di sini. Iaitu bawah penimang yang melengkapi semua apa yang telah dilakukan manusia daripada dosa-dosa dan apa juga amalan kebaikan. Iaitu penimang yang halusi dan yang betul adil tidak tersalah. Kilo lah penimang dia ni adil seperti yang dicipta oleh Allah Ta'ala, yang sangat rapi perbuatannya. Hebatlah perbuatan itu, hebat timbal sana. Firman Allah Ta'ala, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ayat ini tersebut lepas bagi tadi. Dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal-amal makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa yang akan teraniaya sedikit pun. Dan jika amal itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatang untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Sesungguhnya pendapat jumhur ulama, ini bukan terjemah syukur dah. Pendapat jumhur ulama ialah bahawa yang akan ditimbang itu ialah amalan-amalan, bukan senarai-senarai. Kalau nak timbang akhirat tu dikhilah ulama kata setengahnya senarai hak dia catat tu ya. Buk dia catat. Pendapat jumhur kata tak, bukan senarai dak, bukan senarai dak. Amalan sendiri Tuhan merupakan jadi satu amalan apa, satu zat, atau timbang tu banyak-banyak. Ada khilaf ulama lah tu. Dan lalu sekalian mereka itu atas sirat. Sirat ni jembatan lah, jembatan. Tak. Jembatan dia panggil. Di antara perkara-perkara yang wajib atas kita sebagai mukallaf bawah mesti berpegang dan i'tikad ialah adanya sirat itu.
Ni kena pergi ni akidah kita kena pergi. Isbat sirat Kalau dia menafi sirat lah demo. Seperti berkata Imam Tahawi dalam akidah Tahawiyah, wa nu'minu bil ba'thi wa jazaa'il a'mali yaumal qiyamah wal hisab wa qira'atil kitab was thawab wal 'iqab was sirat. Dan beriman kami dengan dibangkit manusia pada hari kiamat dan dibalaskan amalan-amalan mereka dan hisab amalan dan membaca suratan amalan dan pahala dan seksa dan juga beriman dengan sirat. Situ pak kita nak. Dan tak ada benda kita nak berimannya sirat. Semua ini perkara telah datang warid dengan dia beberapa hadis. Dan iaitu perkara-perkara yang haruf. Artinya tidak terjadi di atas disebabkan dia oleh perkara berlawan kaedah-kaedah syar'i yang ma'ruf. Maka selama mana datang dengan dia oleh hadis-hadis sahih, maka asalnya bahawa beriman kami dengan dia. Hak mana hadis sahih kita beriman dengan hak itulah. Bila tidak adanya bercanggah. Kali itu kita hurai sikit tentang masalah sirat. Yang sebenarnya kita tulis satu tajuk suku ni hasirat ni baca sana dah. Lebih kurang 80 safhah, 70 safhah itulah. Makna sirat. Sirat pada lugah dengan makna at-tariq, arti jalan. Pada istilah diitlaqkan atas dua makna. Pertama pada dunia iaitu al-manhaj allazi syara'ahu Allah li ibadihi wa amarahum bittiba'i. Satu manhaj ataupun jalan yang Allah Taala syarakkan dia bagi hamba-hamba. Dan ia menyuruhkan mereka itu dengan mengikut dia, mengikutkan manhaj jalan itu. Dan ini ialah makna firman Allah Taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Bahawa sungguhnya inilah jalanku agama Islam yang betul, lurus kita tu fikir. Okey, walus yang betul, yang lurus. Maka hendaklah kamu menurut, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan daripada Islam, karena jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Itu makna yang pertama. Kita tengok makna yang kedua pada akhirat, iaitu al-jisrul ladzi ani pak kita dah yunsabu ala nari jahannama yaumal qiyamah. Artinya titi. Titi itu bahasa kampung kita panggil. Titi ataupun jematan. Jematan getak. Titian. Yang diletakkan dia di atas neraka Jahannam pada hari kiamat. Telah memberi ta'rif oleh Ustaz Dr. Sa'id Abdul Latif Fudah. Tu ada lagi ni, duk jadeng dah. Yang terkenal dengan Sa'id Fudah. Sa'id Fudah ni salah seorang ulama kalam yang hebatlah kita kata. Di dalam syarah Al-Kabir Al-Aqidah Tahawiyah, kita ni dua jilid ni. Satu jilid tebal ni, nipis sikit. Syarah Kabir atas kita Aqidah Tahawiyah. Dia luas penjelasan dia dengan katanya, wasiratu ibaratun an jisrin wasilin baina ardil mahsyari wal jannah aw ala matni jahannam amurru alaihi al khalaiqu kullun bihasabi a'malihi minhum al kalbarqi al khatifi wa minhum karrihi wa minhum kal jawadil musri'i wa minhum kal mashi. Sirat itu ibarat daripada jembatan titi yang berhubung dengan bumi mahsyar dan syurga. Maknanya kalau ambil daripada mahsyar kita nak ke syurga tu, kena lalu ke tu, langkah tu dulu. Ataupun jembatan yang diletakkan dia di atas belakang neraka Jahannam. Kalau lepas selamat, dah lepas pergilah. Yang lalu di atasnya segala makhluk, semua itu dengan sekira-kira amalan mereka. Setengah daripada seperti kilat yang menyambar. Kilat ni derah. Kilat menyambar ni kilat derah. Dan setengahnya seperti angin, dan setengah seperti kuda yang berlari cepat, dan setengah pula seperti orang berjalan kaki. Kita tengok atas kelakuan ibadat orang masing-masing lah. Ada hak cepat, ada hak lambat. Maka orang yang beriman itu selamat mereka dengan sekira hal mereka itu. Dan yang lain pula gugur mereka itu di dalam neraka Jahannam. Dan telah isyarat Quran kepada ini sirat dengan firman-Nya,
Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina ittaqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidak seorang pun di antara kamu malaikat akan sampai kepadanya. Jadi demikian itu adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang tidak ditetap oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang bertakwa. Kami akan biarkan orang-orang zalim dengan kekufuran dan maksiatnya, dengan berteluk ke dalam, jatuh ke dalam sirat, dalam jahannam tu lah. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, wa fi hadza isbatus sirat wa madhhabu ahli al-haqq isbatuh wa qad ajma'a as-salafu ala isbatih wa huwa jisrun ala matni jahannama yamurru alaihi an-nasu kulluhum wal mu'minuna yanjuna ala hasabi halihim ay manazilihim wal akharun yaskutuna fiha a'adzana Allahul karim minha. Dan pada ini hadis disebabkan sirat, mana sirat tu ada, tak boleh dinafikan. Dan mazhab ahli al-haqqi itu isbatnya sirat. Dan sungguhnya telah ijma' ulama salah di atas isbatnya sirat. Dan iaitu jembatan yang ada di atas belakang neraka jahanam, tu sirat. Lalu di atasnya oleh semua manusia, maka orang yang beriman itu selamat mereka itu di atas sekira hal mereka, yakni pangkat mereka itu, darjat mereka. Dan yang lain pula jatuh mereka itu padanya, ini ke dalamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada, sebagai doa lah, kata Imam Nawawi. Jikalau kita memperlihatkan di atas akal akan ini makna, maka bukanlah ini pekerjaan perkara yang mustahil, hasirat. Bahkan menerimakan dia oleh akal, apabila datang dengan dia oleh syarak, dan tidak alasan untuk kami menolakkan dia ataupun takwilkan dia. Nak takwil, nak tolak hasirat talih, tak ada alasan tu. Bersalah bagi jikalau disebut pada syarak bahawa Allah Ta'ala turun ke langit dunia, tu dia panggil benda yang boleh takwil lagi. Annallaha yanzilu ila sama'id dunya, hadis tu panjang tu, hadis nuzul tu. Maka tak layak bahawa kami isbatkan dia atas zahir. Hak tu nak pakai zahir tak boleh, kerana mustahil. Seperti demikian juga tiap-tiap barang mustahil pada akal, pada hak Allah Ta'ala. Bahkan kami berlindung kepada ta'wilkan dia. Maka kami berkata, Allah Ta'ala menyuruhkan malaikat, maka turun ia malaikat, ataupun turun rahmatnya. Ini kita tahu ayat kan? Ada bab mutasyabihat suku dah, ini kita tidak bahas. Maka adalah perkenankan doa itu pada suluh yang terakhir pada malam. Akan tetapi apabila warid hadis bergantung dengan sirat, berkaitan dan berhubungan dengan sirat ni ataupun mizan, tidak ada alasan bagi ditakwilkan dia. Tak kena takwil dah tu. Dan ini perkara tidak mustahil pada akal. Apa itu masalah mizan? Apa masalah mizan sirat mustahil ke mana? Adapun masalah tadi mustahil, hak turun tu. Maka apabila warid dengan dia oleh syarak, wajib kami beriman dengannya. Jadi untuk berlebih lanjut lagi tentang masalah sirat ini, boleh saudara-saudaraku rojok dalam risalah yang kami tulis bernama Aunut Tullab fi Isbatis Sirat Inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tulis satu tajuk suku ni, lebih kurang dalam 70 sabhah. Rasanya Aunut Tullab fi Isbatis Sirat. Kita tulis cara hasirat saja. Pagi tengok situ lah. Ada kitab yang kita tulis. Dan bahawasanya segala orang yang mukminin meminum mereka itu daripada haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haud tu mana kolam Nabi. Dan mendapat mereka itu syafaatnya pada hari kiamat. Dan sebesar-besar syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaatul uzma, iaitu syafaat yang amat besar pada faslil qada. Agak satu dulu. Haud itu, haudun tu ialah kolam. Kolam ni kolam, macam kolam berenang lah. Kolam. Haudun.
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu sungai di dalam syurga, dinamakan dia akan sungai Al-Kautsar, yang dituangkan daripada dua saluran ke atas bombing di Al-Mauqif iaitu Mahsyar, dan ini bombing yang dituangkan padanya dua saluran ini dinamakan Al-Haud, makna kolam. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam sahihnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bainama ana asiru fil jannati idza ana bi nahrin hafatahu kibabud durril mujawwafi qultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsar alladhi a'taka rabbuk fa idza tinuhu aw tibuhu miskun azfaru. Sedang aku berjalan di dalam syurga, maknanya baina, sedang ataupun tengah-tengah aku duduk berjalan di dalam syurga, tiba-tiba aku berada dengan satu sungai yang dua tebingnya itu adalah kubah daripada permata lu'lu' mutiara yang geronggong. Ngerti geronggong? Gonggong lah, yang berubah. Al-Mujawwan yang berubah tengah, gonggong dia panggil, yang geronggong. Berkata aku, apakah ini wahai Jibril? Ia menjawab, ini adalah sungai Kautsar yang Allah Ta'ala beri kepada kau. Maka tiba-tiba tanahnya ataupun baunya itu adalah kasturi yang amat berbau. Bau sedap, bau harum. Itu hadis Bukhari. Dan haud itu ialah awal-awal tempat yang akan berhadap kepadanya oleh makhluk selepas daripada dibangkit pada mati. Pada bangkit kita mati, kita akan tuju situ mula-mula. Kerana mereka keluar daripada kubur mereka dalam keadaan dahaga. Dah tu bila kubur tu masing-masing kekak. Maka datang mereka itu kepada haud, kerana bagi tiap-tiap nabi itu ada haud. Bukan nabi kita seorang, nabi lain pun ada haud untuk dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin, barisnya tu sangat tak kenal dah. Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan wa inni arju an akuna aksaruhum waridatan. Sesungguhnya bagi tiap-tiap nabi itu haud. Sesungguhnya mereka berbangga-bangga yang mana di antara mereka yang lebih banyak jemaah yang datang. Maka sesungguhnya aku berharap bahawa adalah aku yang paling banyak di antara mereka ni sebuah jemaah yang datang. Nabi kata aku paling harap aku yang paling ramai umat aku. Akan satu turun di bawah. Telah sabit syafaat itu dalam Quran dan hadis. Adapun Quran maka firman Allah Taala, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, izin Allah. Adapun hadis maka iaitu setengah daripadanya hadis yang diriwayat oleh Bukhari. A'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Kana an-nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah wa uhillat li al-ghanaimu wa hurrimat 'ala man kana qabli. Wa ruji'at wa ju'ilat li al-ardu tayyibatan masjidan wa tahura. Wa yar'abu minna aduwuna masirata syahrin wa u'titu syafa'ah. Maksudnya diberikan kepada aku 5 perkara yang tak pernah diberikannya seorang pun sebelum pada aku ni. Seorang nabi pun tak pernah beri ke aku. Adalah seorang nabi itu dibangkitkan dia kepada kaumnya khas. Nabi dia untuk umat dia ya dah. Dan dibangkitkan aku kepada manusia seluruh. Dan dihalalkan bagiku harta ghanimah. Umat Nabi dulu tak boleh harta ghanimah, harta yang kita dapat dalam peperangan. Dengan sebab kita perih harta ghanimah. Halal tu umat Nabi kita. Dan diharamkan atas mereka yang sebelum aku. Dulu tak boleh, kalau perih mana pun nak makan tak boleh harta ghanimah. Dijadikan bagiku bombing itu bersih dan tempat sujud. Boleh kita nak buat tayamum, boleh kita nak semaya di mana tempat bombing boleh. Dan tuhur. Dan gerung, gerti gerung, perasaan gerung dan takut daripada kami oleh musuh-musuh kami perjalanan sebulan jauh.
Maknanya kalau Nabi nak pergi perang ni jauh, perjalanan sebulan ni, balik musuh tu rasa bimbang dah. Tu hebat. Kehebatan Tuhan bagi. Dan diberikan kepada aku pula syafaah. Syafaah itu terbagi kepada dua. Pertama syafaah ammah. Ammah nak umum lah. Iaitu di antara khususiatnya Nabi SAW. Nabi beri semua bukan untuk umat Nabi kita dah. Hak lain pun dia bagi. Kerana dimuliakan dan ditinggikan taraf Nabi. Maka iaitu ketika bersangat terkacau bilau dan huru hari, tak kena tu apa, haru apa panggil, dan huru hari mahsyar, haru-hara lah, huru hara hari mahsyar, gitu kita atas makhluk-makhluk serta lama masa mereka menunggu di situ, di mana di antara mereka berharap dapat lepas daripada tempat ini. Ada waris pada hadis kan, walaupun mereka dibawa kepada neraka Jahannam, tak apalah ke neraka lah, tak mahu duduk di sini. Dan makhluk-makhluk semua memohon syafaat kepada para anbiya. Pergi cari Nabi tu, cari Nabi ni tak luk belaka, tak lepas, supaya diberi syafaat pada mereka. Semoga Allah memutuhkan mereka dengan hisab. Tetapi semua para anbiya tidak menerima hingga Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai sanggup memohon kepada Allah, maka diberikan kepada Nabi kita, akan semua makhluk disyafaatkan. Apakah umat lain pun boleh syafaat Nabi kita juga. Dan Allah menyudahkan mereka dengan hisab. Itu panggil syafaat ammah. Yang kedua syafaat khassah kepada Nabi kita, untuk Nabi kita yakni. Maka adalah tertentu dengan umatnya sahaja, umat lain tidak. Dan akan berlaku syafaat dengan dimasukkan satu kaum ke dalam syurga tanpa hisab. Begitu juga diberi syafaat kepada Rasulullah akan satu kaum yang telah tetap mereka akan masuk neraka. Maka disyafaat kepada mereka hingga tidak akan masuk neraka lagi. Sebagaimana adalah syafaatnya dengan mengeluarkan mereka yang telah berkata La ilaha illallah, keluar daripada neraka. Tak ada situ. Sebagaimana disyafaatkan dengan mengangkat darjat satu kaum yang dapat masuk syurga. Habis kata. Keturunan nasab penghulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya i'tikad pula jauh dah ni maktu fa'lah ni, malah nak cari dah kalau mata mudah bumi dia duduk di mana ni. Jauh dah duduk dah. Cari tempat maktu fa'lah jauh dah. Dan bahawa ia i'tikad pula bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Arabiyun, orang Arab lagi Quraisy, bakal Quraisy. Dan iaitu Nabi Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manah, anak Qusayyin, anak Kilabin, anak Murrah, anak Ka'bin, anak Lu'ayyin, anak Ghalibin, anak Fihrin, anak Malikin, anak An-Nadri, anak Kinanata, anak Khuzaimah. Anak-anak tu bing lah, bing tu. Anak Mudrikata, anak Ilyas, anak Mudara, anak Nizar, anak Adnan. Daripada Abdullah sampai Adnan tidak ada khilaf. Nasab daripada terus lepas pada Adnan sampai ke Nabi Adam, itu ada khilaf di antara fuqaha, antara ahli sirah, ahli tarikh. Hal ni nasabnya sahih. Sampai Adnan tu nasabnya sahih. Dan bondonya ibu Nabi Aminah, anak Wahab, anak Abdul Manah, anak Zahrah, anak Kilab. Itu panjang lagi lah. Bawah tu dah tu. Kilab anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay. Agak terus lagi. Dan ibu Aminah itu pula nama Barrah bintu Abdul Uzza bin Usman. Tu mak dia. Bin Abdul Dar bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Dalam kandai tular ni. Duk musim ke tular lah. Duk musim dalam kandai tular ya. Gigi 4 klik ke tular. Dan bahwasanya ialah Nabi kita ni kesudahan segala anbiya dan mursalin, dan bahwasanya diperanakkan dia akan Nabi di Mekah ni. Kena ajar anak belakang ni, kita kena reti ajar isteri, ajar anak kali, dan dibangkitkan dia akan Nabi padanya pada Mekah.
Maka satu. Dan tidak jadi muskilah demikian itu dengan nak sekali ya, dua kali. Dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman. Akhir situ dah. Akhir zaman dia akan turun. Tak ada jadi muskilah. Nabi kita tu akhir. Tapi Nabi Isa akan turun kerana bahawasanya ia turun itu berhukum dengan syariah Nabi kita Muhammad. Akhir zaman Nabi Isa turun, dia akan menjalani ke syariah Nabi Muhammad kita. Bukan syariah dia ada. Dan mengikut ia Nabi Isa ni bagi syariah Nabi kita. Kedua, dan tidak khilaf ulama bahawa dilahirkan Nabi kita itu pada Isnin. Kebanyakan ulama berlaku atas bahasanya 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, tahun miladi 570. Tu tahun Masihi, tahun miladi. Berpindah ia ke Madinah atas. Kemudian pada Isra'. Dan wafat ia pada Madinah, dan dikuburkan dia akan Nabi itu pada Madinah, pada rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Syariah Nabi kita menasahkan syariah Nabi-Nabi dahulu, dan bahawasanya ni kena tahu ni. Mana kena tahu juga bahawasanya syariah Nabi kita menasahkan segala syariah yang terdahulu atasnya. Syariah Nabi kita, undang-undang Nabi kita, dia menasahkan hukum syariah dulu dan kekal syariahnya hingga hari kiamat. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa diketahuikan segala syariah agama dan adalah ia cawang bagi agama. Aku tiga tunggu bawah tu. An-nasku dari segi bahasa dengan makna al-izalah wan nakli, yang arti menghilang dan pindah. Pada istilah ialah raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'i, mengangkatkan hukum syarak dengan dalil syarak. Maka menasah oleh syariah Nabi kita itu akan syariah Nabi-Nabi yang dahulu dengan ijma' ulama' muslimin. Khilaf bagi Yahudi dan Nasara sekiranya sengka mereka itu bahawasanya syariah Nabi kita, syariah kita nak tahu, syariah Nabi kita itu tidak menasahkan syariah seorang pun daripada para anbiya. Barangkali situ syariah. Itu Yahudi tu. Kita berada sekat tu dulu. Habis dah dalam bab akidah tu. Lepas tu kita akan masuk babu zajri tarikis salah. Wallahu a'lam.